Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, so second video saya untuk hari ini, Australia USD news just coming in. Sebab masa saya buat video oil tadi, fundamentally kita nampak yes, this is breaking news. RBA cuts official cash rate by 35 point basis to 0.25%. Out bounce. Tah mana yang bounce ni aku pun tak nampak. Sikit je lah bounce ni pun lah. Okay, ini latest ni. Ni bounce yang baru dia sebut ni tadi. Meeting terkejut at its emergency March monetary policy meeting held on Thursday, RBA cut official rate. Okay, as widely expected. So semua ini a term funding facility for the banking system with particular support for credit to small and medium sized business. The bank will buy government bonds. Cuma dia tak beritahu berapa nilai. Now, semua ini sama dengan apa yang Fed buat. Cut rate to 0%. Support small and medium size business, enterprise. Cuma bezanya, Fed dia bagi satu amount 700B. Okay, saya tak nampak any amount announced by RBA. Dia buy government bond tapi dia tak beritahu. Ada tak dia beritahu? Tak ada. Itu je. Tak banyak berita lagi. So mungkin lepas ni nantilah baru dia announce kan. Buat masa ni tak ada. RBA is announced. Okay, ni tak ada apa. So ini baru lagi berlaku. Anda boleh nampak kat sini. Bila ada star macam ni, okay, alert ting. So for historical accuracy, this event was added to the calendar after its release time. So baru ni, terkejut ni, 0.25%. Tapi memang dah dia expect lah. Kita pun expect bank akan cut rate. Bukan saja Fed, bukan saja out, banyak lagi bank akan cut rate. Idea dia ialah nak tolong nak tolong small medium enterprise, industri yang related dengan corona, yang kena impact direct or non-direct impact. So this has been massive move by all these central banks. Okay, now back to technical. Anda boleh perhatikan ini adalah chart Australia USD berdarah hidung tuan-tuan. Nampak? Saya tengok, wow. Kudos kepada siapa yang berjaya short dia. Up to 2015 tak ada historical dekat sini. Saya kena tengok weekly, baru kita nampak weekly chart support di area 0.4856. Adalah low lagi daripada tu kan, kat sini 4770 situ. Wow. Tengok, kalau anda bergaji dalam US dollar, ini adalah masa terbaik untuk anda melancong di Australia ataupun membeli hartanah di Australia, ataupun do any business in Australia. Resistance terdekat saya ingat somewhere here. Kita tengok area dia betul-betul. 5996. So saya just roundkan dia 6 60.6 round number. Yang ini dekat, ni ada dekat 200 apa ni, 6240 62 boleh, 6240 boleh. Okey, 62. Wow, nak kata dia punya support pun resistance besar gila ni. Tapi itu area dia yang terdekat. Yang terdekat area resistance, ngam-ngam dekat dia starting, boom, dia jatuh. On daily chart saya siasat sikit. Okay, this is the area where 10 dengan 20 dekat situ. So dari segi perjalanan dia, ini ada dekat 500 pip to the upside. Ini kalau pullback ni, kalau lah katakan memang very much positif, cut rate ni, okay, katakan cut rate ni memang positif. Kalau dia pullback naik sampai sini pun dah muai dah. Kalau katakan very much positif, sampai sini pun dah 400 pip.
sampai 0.6. Pattern wise saya tak nampak apa. Kalau H1 ni mungkin nak kata inverted hammer pun lower shadow agak panjang. Kalau dia naik separuh tadi, dapat juga kita engulf sikit. Kalau lebih tinggi, lebih daripada separuh ni, sedap sikit kita main morning star. Okay, nak tengok bounce dia pun tak berapa nak bounce daripada Australia USD. Okay guys, technically this is still very much bearish. Kalau anda nak short sekarang, saya tak galakkan, tunggu pullback. Ideanya tunggu pullback at least macam ni. Okay, idea pullback ni ialah dia mesti dekat. Dia mesti selepas satu mean reversion, dia mesti dekat. Kalau saya gunakan 10, kita nak short tu dia dekat dengan 10 dengan 20 MA. Ada yang gunakan 8, ada gunakan 7. It's up to you guys. Kalau idea breakout ialah dia kena break previous low. Macam ni kan. Ini break, contoh, ataupun ini dia break previous low. Itu idea break. Tapi dalam keadaan di mana kita tengok, wow, memang dah gila-gilanya turun, kalau nak main breakout ni memang menakutkan. Hanya yang berhati kental saja boleh. Okay. So kalau anda tak berapa nak kental, tunggulah pullback dan baru loadkan sell. Tapi siapa yang nak try lawan-lawan, saya tak kata tak boleh. It's really up to you guys. Asalkan tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan buat, asalkan anda tahu apa yang anda buat, anda nak buy on news macam tadi dikata very much positive kan, dipersilakan. Mungkin anda boleh ambil sedikit 20 pip, 30 pip, 50 pip, cabut. Boom. So siapa yang nak trade, nak lawan, nak scalp sikit-sikit, boleh. Boleh. Cuma kena make sure anda betul-betul faham anda punya strategi. Jangan exit lambat-lambat lah. Maksudnya kita ni dah lawan trend. Nak dapat 200, 300. Janganlah. Memanglah sini beza dia punya pergi boleh sampai 400. Tapi janganlah tunggu sampai 400. Ambil lah 20-30 cabut, 20-30 cabut. Lepas tu try lagi, scalp lagi. Itulah scalping. Maknanya dia sikit-sikit cabut, sikit-sikit cabut. Itu orang yang scalping. Yang tak berapa nak scalp macam saya ni, swing ni, kita relax lah. Saya pun tak berani nak trade macam ni. Kalau saya nak tunggu pullback, saya suka tunggu pullback. Mungkin saya akan kehilangan 400 kat sini, saya tak tahu. Saya tengok dulu. Kalau katakan saya nampak ada satu hammer sebagai contoh, ataupun satu morning star di daily chart. Okay, di daily chart mungkin saya boleh masuk buy. Saya gunakan simple candlestick strategy, SAS, setup nombor 3. Ataupun saya nampak ini, kemudian saya nampak dekat H4, saya nampak satu hammer ataupun morning star macam tadi kan, mungkin saya boleh buy. Betul? Maksudnya saya faham apa yang saya buat. So kalau anda nak buat macam tu, make sure anda faham strategi anda betul-betul dan bersedia untuk accept any losses that will incur. Okay, so itu pesanan penaja. Okay guys, so technically still very much bearish. Saya tak tahu sejauh mana news cut rate ni akan membantu Australia. Hopefully ada bounce. Sini pun mungkin ada satu support yang kita kena perhatikan. There you go. Ni nampak comel juga. 5363, 5360. Saya just roundkan saja. 5360 seems like very good support. Dia macam 1, 2 double bottom and then dia break, dia pull back. So this is nice. Ini weekly tau. Weekly chart sini. 1 and then sini. Okay, so instead of 4 tadi, kita go for 53 ni. Tak jauh. Sikit lagi. So, kod-kod lah kan. Kita jumpa satu, pattern dekat area sini. Boleh masuk buy. Dipersilakan. Saya yakin akan ada pullback. Saya yakin akan ada pullback. Cuma yang nak masuk pullback tu, anda kena ada strategi betul-betul. Untuk trade lawan trend macam ni. Because this is going against the trend lah. Obviously lah. Kita lawan trend. Macam saya ada setup nombor 3 dekat SAS. So saya akan perhatikan paling tidak paling besar, paling kecil pun di H4 lah. Saya tak berani masuk lagi kecil time frame. Kalau anda berani, dipersilakan guys. Tak ada, saya tak kata strategi anda salah ke, tak ada. Very much. Yang tak berani, jangan. Tunggu. Tunggu pullback ataupun main breakout di time frame yang kecil. Dipersilakan. Okay? So fundamentally kita tak tahu macam mana efek Australia punya cut rate ni.
still very much new, still very much fresh in the market. Kita kena tunggu dia orang reaction daripada all these big guys and everyone. So mungkin kalau positif betul-betul, so mungkin kita boleh tengok bounce daripada chart Australia. Tapi adakah dia akan mengubah the whole trend? I doubt it lah. Saya rasa sukar sedikit. Dia perlu a series of news, okay, a series of positive news untuk membantu Australia ni, Australian dollar. Okay, so terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.